Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Imam Syafi'i rahimahullah apabila beliau masuk ke Masjid Madinah, maka beliau melalui satu syariah, satu tiang orang baca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i tidak duduk di majlis tersebut. Kemudian Imam Syafi'i lalu satu lagi di satu syariah, iaitu satu tiang majlis orang sedang berzikir. Maka Imam Syafi'i rahimahullah tidak duduk di dalam majlis tersebut, tetapi Imam Syafi'i rahimahullah duduk di depan tiang syariah Imam Malik, iaitu Imam Malik yang sedang mengajar kitab hadis, iaitu kitab Muwatta. Apabila orang tanya kepada wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu tidak duduk dalam majlis orang baca Quran? Kenapa kamu tidak duduk di majlis orang berzikir? Bukankah pahala besar? Maka Imam Syafi'i kata, demi Allah, baca Quran itu pahala besar, zikir itu pahala besar, tapi majlis ilmu pahala dia jauh lebih besar, beribu-ribu kali ganda berbanding dengan majlis baca Quran dan majlis berzikir. Jadi tuan-tuan sekalian, nak tunjukkan betapa kelebihan menuntut ilmu dibandingkan dengan melakukan ibadat. Apatah lagi kalau kita melakukan ibadat dengan tidak ada ilmu. Kita tidak ada ilmu. Contoh baca Quran, baca Quran kita tak tahu waqaf dan ibtidah. Kita baca ikut suka saja. Rasa nak berhenti tak mana, nak balik tak mana, sampai rosak habis dia punya bacaan. Dan begitu juga baca dengan tajwid tak betul. Tajwid tak betul, maka Quran tu Rasulullah kata, bil qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yan'alu. Maka ramai orang baca Quran, tetapi sebahagian daripada orang baca Quran, Quran itu melanak dia balik. Sebab dia baca tajwid tak kena, faham tak betul, semua lentang bukang habis. Jadi tuan-tuan, orang yang tidak ada ilmu. Kemudian orang yang berzikir, zikir yang menjahanamkan dari banyak-banyak. Orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia zikir la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Hak zahir kuat tu la ilaha. Hak pelan tu la ilaha, la ilaha, la ilaha. Jadi la ilaha tu makna apa? Tidak ada Tuhan, tak 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 ada Tuhan. Ini orang yang zikir tapi tidak ada ilmu. Dia akan jadi apa? Jadi jahanam. Jadi sebab tu tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah kata, demi Allah, majlis Imam Malik yang dia mengajar kitab Muwatta itu beribu-ribu kali ganda lebih baik daripada duduk majlis ibadah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya sambung dari saya dan tuan-tuan kita sentiasa hadir di dalam majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid ataupun di surau-surau, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di muka surat 38, hadis 598. Hadis 38, hadis 598. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nazunna an la yasum minhu. Stroke sekali. Wa yasumu hatta nazunna an la yuftira minhu syai'an. Sebab tu وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. Sakat tu stroke dia. وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi kalau Anas cerita apa dalam rumah tuan-tuan, kita pakai hadis. Selama mana hadis itu bukan hadis dhaif, bukan hadis munkar. Sebab Anas ni dia berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bergelumbang dengan Nabi pagi, petang, siang, malam, duduk dengan Nabi selama 10 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, dia masih berada. Dua orang lelaki yang ada di rumah Rasulullah SAW sejak daripada kecil sampai besar, iaitu Anas dan juga Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu.
Sayyidina Ali oleh kerana ayah dia Abu Talib meninggal dunia, maka Rasulullah ambil bela dia daripada kecil. Anas bin Malik, mak dia mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi kat hang, cuma aku boleh bagi anak aku untuk berkhidmat kepada hang, ambillah, buatlah dia sebagai khadam kamu. Dan dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu sungguh panggil. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak berpuasa selama sebulan. Pernah tak puasa selama sebulan. Kita tak puasa 11 bulan. Rasulullah tak puasa sebulan saja. Kita tak puasa 11 bulan. Yang kita puasa cuma sebulan je. Okey. Sehingga kami mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan puasa bulan itu. Begitu pula beliau pernah berpuasa selama sebulan, hingga kami mengira bahawa Nabi tidak boleh berbuka bulan itu. Sekat tu kita berhenti bab puasa. Rasulullah pernah puasa Rasulullah pernah puasa sampai sahabat kata, ish, banyaknya Rasulullah puasa pada bulan ini. Bulan Ramadan penuh 30 hari ataupun 29 hari, sementara bulan-bulan yang lain Rasulullah puasa banyak. Dan ada kadang-kadang bulan itu yang Rasulullah, sahabat tengok Rasulullah tak berapa nak puasa. Sebab tuan-tuan, Rasulullah dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau melainkan rahmat ke seluruh dunia. Rasulullah ni sebagai rahmat kepada apa? Kepada umatnya. Rasulullah sembahyang malam, tuan-tuan, bila Rasulullah tengok ada orang ikut banyak, maka Rasulullah berhenti. Apabila orang tanya, ya Rasulullah, pasal apa hang tak sembahyang dah? Dia kata, bukan pasal apa, saya takut pada sembahyang, tiba-tiba sembahyang ini diwajibkan apa jadi apa? Jadi berat tak? Rasulullah pernah dalam waktu musafir, Rasulullah berpuasa. Puasa. Sahabat berikut puasa. Maka Nabi kata apa? Jangan berpuasa dalam ketika musafir. Para sahabat tak puasa juga. Dari Rasulullah ambil apa? Ambil ayak. Itu minum. Apa? Pecah puasa. Rasulullah kata, aku tak mau menjadi apa? Menjadi berat kepada hampa, sehingga hampa sangka bahawasanya berpuasa ketika musafir itu hukumnya adalah wajib. Aku tak mau. Rasulullah pernah solat, dalam satu riwayat Rasulullah solat tidak ada serban, tak pakai serban. Allahu Akbar. Rasulullah nak kata bahawasanya solat berserban itu tidak wajib. Rasulullah pernah kencing berdiri di mazbalah, di tempat sampah. Semua kencing berdiri, tak wajib. Nak abad kata apa? Kencing berdiri itu hukumnya adalah harus. Tapi nak abad bagi, jangan gunakan hadis itu untuk sentiasa kencing berdiri. Tak boleh. Rasulullah sentiasa kencing duduk, kecuali sekali saja Rasulullah buat apa? Kencing di mazbalah, tempat sampah. Itu pun ulama-ulama kata Rasulullah kencing berdiri pasal apa? Pasal kalau Rasulullah duduk, maka hampir dengan tempat ayat kencing, maka ayat kencing itu akan kena pakaian. Jadi bila kencing berdiri itu pakaian dia jauh sikit lah. Kalau tidak, kita masuk dalam tandas, tak ada kencing berdiri. Betul tak? Kencing masuk dalam tandas tu kan, dia kena duduk kena seluk habis. Jadi tuan-tuan nak abang kata hukum itu harus Rasulullah buat macam ni. Kadang-kadang Rasulullah buat macam ni, Rasulullah buat macam ni. Nak bagi apa? Nak jadi rahmat kepada kita. Kadang-kadang Rasulullah puasa banyak, sampai kita kata, ish, banyaknya Rasulullah puasa, aku sampai letih. Dan kadang-kadang Rasulullah tak puasa banyak. Ini Rasulullah nak bagi kerehatan kepada kita. Sebab tu Rasulullah kata terbaik ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tak puasa. Hari tak puasa supaya boleh makan dan boleh minum apa saja yang kita suka. Cakotiau ke apa ni, 3 rasa kan. 3 rasa apalah boleh makan. Kita syukur kepada Allah Taala kita boleh makan. Dan hari kita berpuasa ialah nak tunjuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata sebab dia puasa ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Kita puasa ni bulan Ramadan pula baru nak puasa kan. Ayah lain pakai tak puasa dah, tak tobat dah. Siap. Rasulullah buat macam tu nak jadikan rahmat kepada manusia. Dan jika kamu ingin, dan satu contoh lagi beri tuan-tuan untuk imam. Imam apabila dia Allahu Akbar baca panjang. Tengok apa? Tengok ada orang pakai apa?
Pakai seluar siap dah. Pagi pukul 6 tu dia pakai seluar siap dah, dengan sambil mata tengok jam, bila Tok Bilal nak apa? Bila Tok Bilal nak qomat ni. Dan dia tu selalu main sembahyang. Kalau dia jarang main tak apalah. Tak apalah kalau depan dia jarang sekali. Kita tengok dia pakai semua siap dah, sambil dia duduk tengok jam kan. Sambil dia duduk tengok jam, sambil duduk gelisah kan. Lepas tu imam tengok dia gelisah, tak apa, aku kena hang baca panjang-panjang. Tak boleh tuan-tuan. Rahmat. Kena tengok keadaan. Kalau tengok keadaan macam tu, kita apa? Kita ra'i dia. Supaya esok dia main pula. Kalau dia kena kita baca panjang, pakai darah. Macam kawan tu tak pernah main-main subuh waktu pagi. Dia main-main kena hari Jumaat. Imam baca rakaat tamam sajadah. Aku doa dia kita tobat, aku tak main dah. Dia pak kawan silap tak pernah main kena pagi Jumaat. Dia kata apa tu imam baca panjang yo. Aku tak nak main, dia tak tobat, dia dah membiang aja aku tak mau. Lenguh habis pinggang tahu tak? Aku membiang hari Jumaat tu seminggu aku sekali pinggang. Tengok suasana dan keadaan. Hati Rasulullah bila dia nak sembahyang, dia nak baca surah panjang, tiba-tiba dia dengar apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tu dengar budak ya Allah. Allah kata aku pada mulanya aku nak baca surah panjang, aku terus baca surah apa? Surah pendek. Supaya mak dia sembahyang duk. Kalau baca surah panjang mak dia baca tak sedar hati. Duk fikir apa? Anak saya. Jadi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat kepada umat. Dan jika kamu ingin melihatnya solat tengah malam, kamu akan dapat melihatnya. Kamu nak tengok Rasulullah solat tengah malam, kamu boleh tengok. Dan jika kamu ingin melihatnya tidak, kamu juga bisa melihatnya. Bisa kita, bisa ulang kan. Bisa Indonesia mana boleh, bisa kita tak boleh lah. Dan kamu juga bisa melihatnya. Kita Rasulullah, kalau kita nak tengok Rasulullah lena, boleh tengok Rasulullah lena. Nak tengok Rasulullah solat, boleh tengok Rasulullah solat. Nah, abang kata kadang-kadang Rasulullah solat, kadang-kadang Rasulullah tinggal. Nah, abang kat kita kata jangan kita buat terus menerus. Nanti kita akan jumpa hadis macam mana dia rentang kain. Dia rentang kain bubuh tu nak sembahyang juga. Rasulullah larang. Tak bagi buat macam tu. Jadi nak abang apa tuan-tuan, tawassul. Kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni. Kita puasa banyak, lepas itu kita stop saat kita apa? Kita Nabi dalam hadis dia kata apa? Allah Ta'ala tidak akan jemu bagi pahala kepada kamu sehinggalah kamu jemu untuk buat apa? Untuk buat ibadah. Jadi kita tuan buat hina. Kadang-kadang buat, kadang-kadang kita tinggal. Kadang-kadang buat, kadang-kadang kita tinggal. Kadang-kadang buat, kadang-kadang kita. Sebab tu Rasulullah kata, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyudawima wa in qalla. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kalau buat amalan dengan istiqamah walaupun sikit. Baca Quran sehari suka aja. Orang lain ada baca habis sehari juzuk, tambah ada orang baca sehari 5 juzuk, ada orang baca sehari 6 juzuk, ada orang baca 3 hari sekali khatam. Syekh Mustafa tu tiap-tiap hari khatam. Syekh Mustafa Helwan tiap hari dia khatam. Dah. Kita kalau buat macam tu pakai tak buat kerja apa dah. Macam sampai muka aja. Tapi lama mana dah duk buat ni? Amalan tu duk buat 20 tahun dah. Aku baca Quran cari semuka tapi dah ubah 20 tahun. Ayyudawima wa in qalla. Hendaklah amalan tu istiqamah terus walaupun sikit. Macam kita belajar baru tahajud kan. Kita belajar. Tuan-tuan ni bukan dengar saja, jangan dengar saja. Dah. Tak jadi. Kita dengar dan kita buat. Mula bila malam kita mengaji buat tahajud dulu ni. Tiap-tiap malam 2 rakaat tahajud, 1 witir untuk beginner, untuk orang yang apa? Orang permulaan. Istiqamah tu selama sebulan. Lepas tu istiqamah 2 bulan, lepas tu istiqamah 3 bulan. Lepas tu istiqamah setahun. Sehari 2 rakaat 1 witir. 2 rakaat 1 witir, 2 rakaat 1 witir. Okey, tahun depan dah okey dah. Aku nak ikut cara sunnah Nabi. Iaitu dia buat 13 rakaat ataupun buat 11 rakaat. Insya-Allah tuan-tuan kita dengar dan kita beramal. Insya-Allah. Diberitakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah SAW bersabda, waktu seseorang sedang tidur, setan, ada setan membuat 3 buah simpul di kepalanya. Untuk setiap simpul ia mengatakan, tidaklah engkau sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, nak tidur syaitan buat 3 simpul. Tanya soalan, awak tak buat sampai 10? Banyak sikit. Buat sampai 10 banyak sikit. Dan syaitan kata, buat macam mana aku nak buat 3 je. Ikut suka aku nak buat berapa pun. Tanya apa 10? Jadi tuan-tuan, ingat, adab kita nak tidur. Nanti syarah dia akan panjang lagi. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, kita nak tidur jangan tinggal baca ayat kursi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia jaga harta zakat. Malam pertama tengah-tengah duk jaga, pukul 3 pagi ada orang mencuri harta zakat. Dia berpegang cekak ni, hang curi no. Dia kata, apa, tolonglah, lepas aku lapar sangat 3-4 hari dah tak makan. Betul kan? Betul. Tapi ingat, jangan main lah. Waktu malam esok ada lagi, pukul 3 pagi. Lepas tu tekak balik, hang main lagi no. Hang tipu aku no, kata nak main apa tu. Dia kata, tolonglah, kemarin aku lapar, hari ni anak bini aku lapar. Usaha tok wan dia pula aku. Orang kata apa, okey tak apa. Jangan main dah, aku tak mau dengar dah. Hang lapak, bini hang lapak, tok wan hang lapak, tok nek hang lapak, aku tak mau dengar dah. Main kena dia hang jaga. Atau tengok malam esok, tengok tu ada lagi. Pegang kali ni nak rumah semua. Pegang nak rumah dia kata ada. Hang turun jangan buat apa kat aku, lepas kat aku. Aku bagi satu amalan kat hang. Kalau hang beramai ni masa tidur, syaitan tak boleh main kacau hang. Syaitan tak boleh main kacau hang. Lepas tu dia kata, apa dia amalan tu? Kata, hang nak tidur, hang baca ayat kursi. Hang baca ayat kursi, syaitan tak boleh ganggu hang sampai apa? Sampai waktu pagi. Tak okey tak apa, aku lepas hang. Tapi ingat jangan main dah lepas. Lepas tu tak apa, sampai 3 pagi. Rupanya tuan-tuan, tiap-tiap hari itu dia bercerita kat Rasulullah. Malam pertama dia cerita dah, ya Rasulullah, semalam aku jaga harta zakat, tiba-tiba ada orang mencuri. Lepas tu dia habaq tadi dia lepak 3 hari dia tak makan, aku pun lepas. Rasulullah kata malam esok dia akan mai pula. Hang tengoklah. Duk malam esok mai pula. Malam ketiga dia mai lagi. Dia kata, ya Rasulullah, malam ketiga, malam kedua dia cerita kat Rasulullah. So kata malam esok dia pasti akan mai lagi. Malam ketiga dia pun mai, ya Rasulullah, betul dia mai, tapi aku lepas dia sebab dia bagi satu amalan kat aku. Bagi satu amalan kat aku. Dia bagi apa kan? Dia kata apa? Dia kata kalau nak tidur baca ayat kursi. Rasulullah kata, innahu sadiqun wa huwa kadhub. Innahu sadiqun wa huwa kadhub. Kita tengok no, sadiqun sirah isim fa'il. Saduqun isim fa'il sirah mubalaghah. Innahu sadiqun wa huwa kadhub. Rasulullah kata, hak mana dia habaq itu betul. Wa huwa kadhub, sirah mubalaghah. Tetapi dia tu mendustakan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Dia engkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan dia bagi kat hang tu, betul. Rasulullah pun tanya, hang tahu tak siapa amai kat hang 3 malam tu? Dia kata tak tahu. Dia kata itulah syaitan. Bawa orang ketak Allah. Syaitan. Kalau tahu syaitan pada mula tak apa ni cakap kita pun ni dah cakap tu. Kan abang bagi. Tahu dia kita jaga-jaga malam, tahu tengok dia di pintu. Kita pun tanya hang apa? Dia kata aku hantu kum-kum. Kan ni dah cakap dia. Baru dia ketak, dia takut balik. Jadi tuan-tuan nak abang bagi apa dia? Apa dia kesimpulannya? Ialah tuan-tuan tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah dia boleh cakap tu dia pasal apa? Iman dia kuat. Iman dia tu hebat. Kalau kita orang biasa, kita nak cakap tak boleh, dia hilang tuan-tuan. Pasti akan hilang. Kita pegang macam tu dia apa? Hilang. Pegang dia hilang. Tapi oleh kerana iman Abu Hurairah ni dia amat kuat, hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dia cakap tu pun syaitan tak boleh buat apa. Tu kekuatan yang Allah Taala bagikan untuk tasghir syaitan, menundukkan syaitan.
Maka Rasulullah kata, amalan dia bagi kat hang tu betul. Apa amal? Abang apa tuan-tuan, apabila kita nak tidur malam, kita jangan tinggal benda ni. Okey, tuan-tuan catat. Apa dia kita kena baca? Tuan-tuan ada amalan sendiri, tak apa, buat teruskan. Carry on. Jalan. Tapi hang ni jangan tinggal. Yang pertama apa dia? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Surah yang kena baca Fatihah. Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Surah yang paling besar sekali dalam Al-Quran, 30 juzuk itu apa dia? Al-Fatihah. Jangan duk kenal lagi. Sakit apa pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah baca Fatihah aku berhenti. Bibi mana dia ubat, dia punya pi dah jok Perak. Pi belah Singapura, pi nak ubat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Dia tak apa pi balik. Tu dia aku mai daripada Penang pergi Singapura, dia baca Fatihah lah. Kalau sangat tu kur dia baca. Tapi tuan-tuan nak abang bagi dalam 30 juzuk Al-Quran tuan tu surah yang paling besar sekali adalah dia. Yang surah-surah lain tak boleh lawan dia, surah Fatihah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baca ayat kursi. Dengan syarat yang belakang tu kena ulang. Ulang, tuan-tuan malas, ulang 3 kali. Tuan-tuan rajin, ulang 7 kali. Lagi rajin, ulang 11 kali. Lagi rajin, ulang 21 kali. Lagi rajin, ulang 313 kali. Lagi rajin, malah Zul kata tak ajar. 3 kali sudah. 3 kali sudah. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey. Kemudian baca 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Orang muih di tali. Di sihir. Sakit kepala. Ngak lah sikit kepala. Rupanya kau duduk buat apa? Kau duduk muih di tali. Itu pelakuan ahli sihir. Boleh. Kau boleh dia ambil jarum. Dia ambil jarum, lepas tu dia ambil darah ayam. Darah ayam, buah mangkuk. Buah mangkuk tu dia pegang tu. Ambil jarum. Kita, kita duduk sana sakit. Cek doktor, tak ada apa. Apa blood pressure, kita tekanan darah tak ada, kolesterol tak ada, darah tinggi tak ada. Kata doktor, tulis dah saya sakit apa-apa pun. Dia takut nak tulis lagu mana. Hang lihat, ni saya duk sakit setiap malam ni. Pukul 12 ya. Rupanya tuan-tuan dia duk semua darah ayam ataupun darah kambing hitam. Tu cucuk jarum. Kan jarum kecil oh. Jarum mak 5 inci oh. Kan jarum JK tu. Wah macam. Dia duk muih di tali. Dah pun tengok layak. Kan saya sik dugak bukan tetok. Duduk muih dalam kuih Thailand tu. Duduk dalam kuih Thailand ni. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, maka kita baca wa min syarril nafathati fil 'uqad. Wa min syarril nafathati fil 'uqad. Ya Allah, Tuhanku, Kau lindungkanlah aku daripada ahli sihir yang muih di tali. Dia muih tak jadi apa. Dia muih tak jadi apa. Jadi pada tuan-tuan, dia muih tu, dia cucuk sana, syaitan nak cucuk sini, tak boleh. Tak masuk. Pasal kita ada baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kes dia apa dia? Labid dia sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat di kepala tengok apa jadi kat Muhammad, malaikat di kaki tengok kat Muhammad apa jadi. Jadi depa kata dia disihir oleh Labid, orang Yahudi. Maka Allah Taala turun qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Maka sihir Labid itu tak jadi. Dia buat tak jadi. Pasal apa? Ayat itu sudah turun. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin nas. Habis saya baca, kemudian kita pun iqtidaan bi Rasulillah. Kita pun tak tahu pasal apa. Rasulullah tiup di tangan dia. Lepas tu
Sapu daripada kepala sampai badan dan sampai kaki. Kita pun tak tahu pasal apa. Pasal apa Rasulullah tiup dia tu, kita pun tak tahu. Padahal kalau tak tiup tu pun tak apa dah. Kalau tak tiup tu pun tak apa dah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Allah Taala dah lindung dah. Tapi Rasulullah apa? Sapu sampai. Maka kita pun ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu pasal apa, cuma kita ikut saja. Apa Rasulullah baca, Rasulullah tiup dan Rasulullah sapu. Dan begitu juga ketika Rasulullah sakit. Rasulullah sakit, maka siapa yang tolong baca, siapa tolong sapu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Rasulullah nak tidur, maka Rasulullah yang baca. Allah baca. Rasulullah tiup di tangan Aisyah, dan Aisyah yang sapu ke seluruh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidur. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan syaitan. Sihir apa dia tuan-tuan? Orang hantar ilmu 77 ke 12 malam. Penanggal pun dia akan keluar pada orang tak belajar ilmu kebatinan apa semua tu, dia tak tahu. Dia ingat kita benar, dia benar bohong. Tak bohong tuan-tuan. Betulnya dari teh lalang. Kawan saya pergi Mesir 4 tahun, sepupu dia 4 tahun pergi Jawa ngaji bab ni. Dia tak nak tengok Ahmad. Dia nama Ahmad. Nak tengok Ahmad, aku nak tunjukkan. Kalau nak tengok boleh, tapi hanya nampak orang. Tak nampak apa. Dia lompat dari bumbung. Lepas tu dia lompat di bumbung sana, lepas tu dia patah balik, lompat depan mak balik. Oh, dia profil lah ni. Belajar di Jawa. Lari teh lalang tu. Tak mana ada lubang ni boleh masuk, dia boleh masuk. Duduk dalam daerah ni sebab Ustaz Nimat Habib Angkatan Bilik Islam Malaysia. Tapi dia mengaji belah Jawa. Lalah ke dia lah, bila dia buang habis semua itu. Dia buang di mana? Kota di Pantai Merdeka. Tapi tak mahu, tak takut mati boleh lah. Jadi tuan-tuan, kesemua itu syaitan. Apabila kita baca benda ni, Allah Ta'ala akan jaga. Rasulullah apa? Waktu seseorang sedang tidur, setan buat 3 simpul di kepala dia. Kita beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Inilah. Kalau kita kata betul, syaitan buat 3 simpul, tak nampak pun. Kalau tuan-tuan tanya tak nampak, saya tanya nampak tak angin? Angin tiup, kita rasa apa? Sejuk. Tapi bila kita bertunjuk nak rupa angin macam mana, kita tak boleh tunjuk. Ada benda yang ada tetapi tidak nampak. Maka syaitan buat 3 simpul, kita tak nampak. Tapi Rasulullah kata macam tu. Untuk setiap simpul, ia mengatakan tidurlah engkau sepanjang malam. Okey, tidurlah sepanjang malam. Kecuali orang yang baca kursi. Ya, kursi. Dia simpul tak boleh. Baca ayat kursi, baca 3 akul. Dia nak simpul tu. Tak simpul tak boleh. Kita beriman saja. Percaya. Tapi saya yakin saya tuan-tuan, sebab saya terlibat dengan perubatan Islam, dan ada orang yang terlibat dengan perubatan Islam, dia yakin benda tu, dia tahu. Sebab kita pernah rawat sakit, pegang ukhruj adu Allah. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, qala akhruj minha mad'uman madkhura, laman tabaka minhum la'na minhum. Pegang tepuk. Dia pun keluar sapu. Dia kurang 10 minit pok masuk balik. Kata Ustaz, saya nak keluar tak boleh. Dia kata, boleh tak saya nak masuk dalam Ustaz? Boleh tak saya nak masuk dalam Ustaz? Sila masuk. Siapa pegang? Nak masuk belah mana? Biasanya dia ambil laluan kiri ya. Itulah jalan dia. Highway dia memang dia tu. Tak pernah lagi dia minta belah kanan, dia minta belah kiri ya. Belah kiri. Pegang. Kita pegang tepuk pok, dia keluar Ustaz. Tepuk. Dia masuk balik. Dia kata apa? Nak masuk tak boleh. Dia masuk tak boleh. Pasal apa masuk tak boleh? Sebab kita ada buang ayat ruqyah. Asas 10 sampai bayar tu, asas 10. Ayat ruqyah kita baca. Maka dia tak boleh apa? Dia tak boleh masuk. Sama orang baca ayat kursi, dia nak simpul tu. Nak simpul tak boleh, Dah. Malahan sebab ni, sebab oleh ni namanya. Sebab oleh tak baca ayat kursi banyak lagi, dia ada siap dua ni dia tak. Tak baca tak ramai apa. Yang tak baca habis simpul orang tak baca. Ketika dia terbangun, lalu dia menyebut nama Allah.
Bangkit. Sekurang-kurangnya kita doa. Alhamdulillahilladzi, apa dia? Doa dia. Alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kata baca Allah sikit. Auzubillahi minasyaitanir. Tengah-tengah tidur mimpi bang. Mimpi orang tembak kita kat kepala lapan. Jaga sekejap je. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min tala'ubish syaitan wa su'il ahlam. Allahumma inni a'udzubika min tala'ubish syaitan wa su'il ahlam. Itu tidak mengerik. Biasanya kalau kita kenal macam tu tuan-tuan, kita tengah tidak terletak. Kita terantang kita kenal. Dia puasa nak bangkit pun tak boleh. Lepas mimpi orang tembak kepala. Lepas tu nampak dekat kepala kita. Kerak kepala, kerak kaki. Kita penjaga dia kalau peluh cerau. Tak ada macam tu. Perempuan kita tanya siapa ni? Baca Allah min a'udzubika min tala'ubish syaitan wa su'il ahlam. Baru ni ada orang tanya, Ustaz saya nak tanya sikit, Ustaz dah saya mimpi sikit macam mana? Kata apa? Suami saya 3 malam dah mimpi, dia mimpi dia kerak saya, dia bunuh dia kerak saya depan. Tak ada apa. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min tala'ubish syaitan wa su'il ahlam. Ataupun paling doa. Allahumma inni a'udzubika min su'il ahlam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada akibat buruk daripada mimpi ni. Lepas tu Nabi kata sunat ludah belah kiri, tapi jangan ludah kau angkat kena perempuan sebelah tu buat isyarat ya. Tu ketika mana kita tidur. Dan jangan cerita mimpi kita itu kat kawan kita. Dia kata mimpi itu macam tergantung. Bila cerita orang dah pergi ulas pun dia jatuh di kepala kita. Kita mimpi kita apa? Esok boleh cerita kat kawan. Atau aku mimpi semalam kena kerak depan. Kawan aku dulu mimpi macam sampai 3 hari mati terus kerak 12 tau. Bokong aku mati. Kata bercerita kat oleh pula. Ni aku mimpi tadi kerak depan. Kawan aku sebiji macam nama apa macam dah mati dah. Kerak depan betul-betul je mimpi macam tu. Nabi kata mimpi tu macam duk tergantung. Cerita saja. Ceritalah kepada orang yang bertakwa, orang yang soleh. Dia akan tanya kita. Pertama sekali saya nak tanya, tidak ada yang ada? Dia kata tak ada. Tidak baca ayat kursi dah. Mimpi tu pukul berapa? Pukul 11 malam. Tak bang, lupa bang. Sekian. Tak ada apa sahaja permainannya. Tidak tak masuk kekian, betul tak? Ya, tak betul, tidak masuk kekian. Jadi, tuan-tuan, jangan cerita benda tu kepada orang-orang yang ni. Akan Nabi kata mimpi macam bergantung. Bila kita cerita ke orang ulas tak elok, dia apa? Dia turun kena atas kepala kita. Itu kena jaga. Yang pertama sekali, dia sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Maka lepaslah satu simpul. Habis satu simpul itu. Jika ia berwuduk, lepas pula lah satu simpul. Dia ambil wuduk, kemudian lepas satu simpul. Dan jika dia solat, terbukalah seluruh simpul itu. Terbuka. Sama-sama satu simpul. Maka waktu bangun pagi, ia akan merasa penuh semangat dengan badan yang segar bugar. Jika tidak, dia akan bangun pagi dengan perasaan serba tak enak dan malas. Kalau kita bangkit terus pergi wuduk dan kita banyak semayang, dia cuma putih berapa? Putih dua. Satu lagi tak putih. Tapi elok kita semayang macam kan? Usalli fardhu subhi rak'atan atau usalli sunnat tahajud rak'atan. Allah, itu putih ya. Putih juga Ataupun masa kita ambil wuduk kan, saja auzubillahi, kan kita nak basuh tangan tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, automatik tadi tak putih pun dia apa? Dia akan putih. Maka Rasulullah kata dia akan segar bugar pada waktu pagi. Kalau tuan-tuan kita tengok orang tak ambil subuh, mungkin bagi muka tak berseri. Muka dia tak berseri, nampak muka macam orang boleh kenal. Muka ni mesti tak ambil subuh kita tadi. Kita pagi ni tak jaga. Pagi esok pula mesti tak ambil subuh. Ni begini tidak lewat. Ni mesti tak subuh. Malam tengok mega movie, lepas tu buka pula supernatural pula kan. Buka supernatural, lepas tu buka pula ada macam-macam gitu. Tidak pukul 4 pagi.
Tak macam tu, memang tak jaga. Jadi tuan-tuan abang bagi, sebab tu orang boleh tukar. Hang dia yang suruh tu tadi, hang tak yang suruh boleh tadi. Jadi tuan-tuan apa? Simpulan tu dia ada apa? Dia dah keluar. Jadi kita doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Dan dia ada satu doa tuan-tuan. Nanti ni kita akan jumpa. Dia tak percaya. Doa yang kita akan baca kalau mati malam tu automatik masuk syurga. Hadis tu hadis sahih. Allahu akbar. Senang nak dapat. Bukan senang. Betul ingat senang nak dapat. Tuhan tak akan bagi kepada orang yang memang bukan ahli dia. Kan ada kata, oh kalau itu ustaz tak payah bayang, tak payah puasa, baca doa tu saja. Tak. Tuhan tak akan bagi hidayah kepada kita untuk apa? Untuk kita puasa. Macam itu, puasa hari Arafah, puasa 10 Muharram. Akan diampunkan dosa dia yang sebelum dan selepas. Tuhan tak akan bagi hidayah kepada orang yang buat maksiat. Orang sesat maksiat kepada Allah Ta'ala tak ada. Jadi nak abang bagi tuan-tuan, kalau kita tak puasa hari itu 10 Arafah, 10 Muharram, kita cek balik tak mana tak kena. Mesti ada benda yang tak. Sama ada kita dosa dengan sesama makhluk atau kita dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tak izin. Tuhan tak izinkan. Macam kita tak bagi orang masuk rumah kita, orang baju kotor kan. Orang kotor, orang peluh apa tu dengan kaki dah serut dengan apa tu, tiba-tiba dia nak masuk dalam rumah kita, kapet baru beli pula di komplek jalan. Dia nak masuk. Kita bagi tak? Tak bagi. Oh, no, tak bagi masuk. Stop. Kita tak izin. Macam tu tak Allah Ta'ala tak izin orang yang bergelimang dengan maksiat. Sama ada dosa dengan makhluk atau dosa dengan Allah Ta'ala. Jadi kita cek balik tuan-tuan. Pasal apa kita tidak boleh puasa yang dia cover 360 hari. Ada 365 kan? Ada macam tu. Puasa sehari saja dia cover segala habis. Dosa-dosa kita tu delete habis. Kalau cara file tu 360 file. Delete, select all, lepas tu pop. Delete 360. Jadi tuan-tuan, hanya orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah saja dia boleh apa? Dia mampu untuk puasa. InsyaAllah tuan-tuan, jadi pada malam ni beramal terus malam ni. Siapa yang ada orang beramal kata, ustaz saya ada beramal baca tiap kali nak tidur baca bismillah 21 kali. Boleh tak? Tak apa, teruskan. Teruskan baca itu. Ada orang tambah baca 40. Ustaz saya baca 40 besar saya nak tidur. Bukan saya baca 3. Saya bertanya 40 satu hari pada hari. Bila yang kafirun. Oh, yang kafirun kan. Kata, boleh tak saya beramal ada? Tak apa. Teruskan. Tak ada sebarang masalah insya-Allah. Cuma hak mana yang kita ada bagi pada malam ni tuan-tuan, kita tambah dan kita apa? Kita beramal insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sedikit. Surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan hadis rukhsah. Itu nak apa itu? Penjelasan hadis rukhsah. Muka surat 18. Adapun hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai untuk memberikan rukhsah sebagaimana dia menyukai untuk memberikan azimah. Allah Ta'ala suka nak bagi rukhsah. Tuan-tuan garis sikit rukhsah. Rukhsah kalau tuan-tuan bagi orang yang mengaji buat fiqh dia tak ada masalah. Dia tahu lah. Dia sebut rukhsah dia tahu lah. Tapi bagi orang yang tak berapa biasa dengan istilah-istilah fiqh ni, rukhsah ni maksudnya kemudahan. Kemudahan. Tuan-tuan boleh nak faham sikit tak mana kemudahan. Sebagaimana dia menyukai untuk memberikan azimah. Azimah ni kita butuh lebih kurang kesukaran. Rukhsah mudah, azimah susah. Okey, saya bagi contoh yang macam mana. Kalau antara sembahyang 4 rakaat dengan 2 rakaat, mana lebih mudah? Sembahyang Zuhur 4 rakaat dengan sembahyang Zuhur 2 rakaat, mana lebih mudah? Sudah pasti yang 2 tu lebih mudah. Okey. Jadi hak 2 tu dinamakan rukhsah, hak 4 tu dinamakan azimah. Okey. Kemudian antara kita sembahyang terpaksa ambil yang sembahyang
Pukul 1.30 kena ambil sembahyang sekali, dengan 4.30 kena ambil sembahyang sekali. Hak mana lebih mudah? Dengan ambil sembahyang sekali saja. Jadi sudah pasti kita ambil sembahyang sekali saja 1.30, lepas itu kita sembahyang Zuhur dengan Asar, maka itu dinamakan rukhsah. Adapun azimah ialah kita sembahyang Zuhur pukul 1.30 4 rakaat, sembahyang Asar 4.30 sat lagi, saya boleh lebih kurang 4.30 lah, lebih kurang sembahyang 4.30, sembahyang 4 rakaat. Maka itu nama dia azimah. Boleh ha? Orang musafir, hukum asal dia azimah. Orang musafir dia kena puasa. Tetapi mai rukhsah dia kata boleh berbuka puasa. Perempuan yang mengandung, perempuan kan yang menyusukan anak, hukum asal walaupun dia mengandung tak larat, aduh dia tenang pinggang, aduh sakitnya, hukum asal dia kena puasa. Tetapi rukhsah, dia beri kemudahan untuk perempuan yang macam ni untuk dia berbuka puasa. Dia pasal apa? Pasal dia tak larat, satu. Yang kedua, anak dalam tu pun vitamin dia tak dapat cukup, maka dia beri kemudahan. Itu beza rukhsah dengan apa? Rukhsah dengan azimah. Cuma kita tengok dia punya komen tentang hadis ini. Kita tengok di bawah dia. Di bawah dia nota kaki. Riwayat Ahmad di dalam musnadnya muka surat 108 juzuk 2, Ibnu Hibban dalam sahihnya muka surat 451, juzuk 5, Al-Baihaqi dalam sunannya muka surat 140 juzuk 3 dan lain-lain. Dia abang api kitab ni bukan ada kat kita. Ada siapa simpan risalah Ahmad dah? Tak. Siapa ada simpan risalah Sahih Ibnu Hibban? Ibnu Hibban banyak. Tak. Siapa simpan dalam Sunan Baihaqi? Tak. Abang api Sebab tu tuan-tuan saya abang dah. Tok guru Google tu kena jaga. Tok guru kita siapa? Google. Tok guru kita siapa? Google. Tok guru kita siapa? Google. Semua tak Google dah, tak faham. Itu tengoklah tu dia sebut dalam hadis ni, sebut ni. Nak bohong pun boleh. Kata orang tanya masalah kita pun jawab, Ustaz saya tak mau, Ustaz jawab lebih kurang itu. Saya mau Ustaz bagi dalil. Saya pun reka api. Inna Allah Subhanahu Wa Taala apa tu? Tengok dalam Sunan Abi Daud juzuk 3 muka surat 18. Dia bukan ada pun. Bohong Bohong Dah dia tanya sangat, pada muka dia. Pada muka hang tanya sangat. Boleh orang tanya tu semua nak dalil. Semua nak dalil. Tak apa, kita abang dalil bohong. Dia pun hadis ni dia sahih, padahal tak ada pun dia sahih. Bohong Tok Google kan. Ni tuan-tuan kena tahu, ni asal dia kena ada. Paling tak ada bahasa Melayu kena ada. Kalau bahasa Arab dia 2 jilid. Sahih Bukhari. Sunan asal. Sunan Abi Daud ada. Orang macam dalil ni senang kita jawab tuan. Ada sebut dah hadis Sunan Abi Daud buka surat 3 jilid yang 8. Esok semua hang buat mai tunjuk kat aku balik. Dah hang nak dalil ingat, esok mai tunjuk kat aku. Dia apa keluar nak cari tambah nah bodoh ni. Jadi ya padatlah. Padatlah dia tanya, dia ingat kita tak ada jawab. Dia kena temu buku dengan roh Kita suruh dia mai cari, hang mai tunjuk kat aku esok aku nak tengok. Pakai tebak hilang apa tak mai tanya dah. Nampak kita pun guna boleh. Kita tengok dia punya komentar dia. Bagi kami hadis ini bertaraf mauquf. Mauquf ni apa maksud dia? Maksud dia, tulis tu buah nak panas sikit. Hadis yang diperkatakan oleh sahabat. Hadis yang diperkatakan oleh sahabat. Okey, contoh. Siapa hadis-hadis yang mauquf? Bilal bin Rabah, dia kata aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari kami cuma makan daun kayu sebab tidak ada makanan yang boleh kami makan. Itu nama dia mauquf. Sahabat contoh. Kata-kata itu daripada apa? Daripada sahabat. Itu nama dia mauquf. Dia kata lafaz hadis ini adalah berdasarkan kemudian dan menjadi kesalahan bagi mereka yang menghukumnya sebagai hadis marfu'. Hadis marfu' ni maksud dia ialah hadis yang Nabi sendiri kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu hadis. Itu hadis marfu'. Artinya hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis mauquf itu kata-kata sahabat. Lihat lafaz hadis ini adalah berdasarkan riwayat Abdul Razak di dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi ada orang yang kata Ustaz balik baca di rumah saya tak faham Ustaz. Pasal apa? Dia kena cerita.
Hadis ini bukanlah satu alasan bagi membolehkan kita mengambil pendapat yang paling mudah mengikut hawa nafsu. Sekalipun sahih, ianya tetap tidak boleh dijadikan dalil untuk kita. Dia kata tak boleh dijadikan dalil untuk kita. Penggunaan rukhsah yang diberikan Allah Al-Quran adalah khusus untuk hamba-Nya yang berkeuzuran saja. Contohnya, jadi tuan-tuan garis sikit kalau ada pen. Contohnya seperti dibenarkan bertayamum apabila ketiadaan air. Tak ada air boleh tayamum. Apabila kita bubuh masuk hospital, dapat bubuh tadi, dapat bubuh solatif sini, walaupun ada air, tapi kita tak boleh kena air, ketika itu kita boleh bertayamum. Itu kemudahan kat kita. Dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Orang yang musafir boleh buka puasa, tapi dengan syarat. Jangan lupa, orang musafir ni dia kena keluar sebelum waktu subuh. Kalau selepas waktu subuh, dia tak boleh buka puasa. Dia nak keluar PKL, dia keluar pukul 8 pagi, bertolak PKL. Sampai di tengah jalan RNR pukul 10, dia apa? Dia makan. Sejak saya makan, saya orang musafir, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Dia tidak dikira musafir sebab dia bertolak selepas waktu subuh. Kalau dia bertolak sebelum waktu subuh, barulah dia tobat. Dia dinamakan orang musafir. Pasal dia punya sempadan dia ialah waktu subuh. Makanlah, makan. Elok waktu subuh, tak boleh makan dah. Lepas tu hang kena puasa. Pukul 6 hang kena puasa, 6 subuh kena puasa, 6 setengah kena puasa, 6.45 puasa, pukul 7 kena puasa, pukul 8 nak musafir kena puasa juga. Tak boleh buka puasa. Okey, kena ingat tu. Orang yang sakit pada bulan Ramadan dan lain-lain yang menjadi pengetahuan umum. Situasi inilah sebenarnya yang menjadi perbezaan dalam kita memahami dan menilai antara rukhsah syariat dan talfiq. Talfiq ni maksudnya mencari sesuatu yang paling mudah dengan mengikut ataupun mencapai pendapat ulama serta mengikut pendapat yang paling mudah. Kerja dia cari yang mudah. Cari dalam mazhab 4, cari apa? Cari mudah. Okey. Dia talak bini dia dengan talak 3. Dia kata kat bini dia, aku talak cerai dengan talak 1 juta. Kata kalau 1 juta jatuh berapa ni? Carilah pendapat ulama. Ulama kata kalau kata 1 juta jatuhlah 1 juta. Yo. Kalau hak kata jatuh 1 juta jatuh 3. Kalau dia kata 3 jatuh 1. Pegang 1. Itu cerita dia cari yang mudah. Boleh. Lepas tu dalam masalah zakat pula, cari masalah zakat. Imam Hanafi kata kalau sekiranya ada pokok cempedak kena buat keluar zakat, ada pokok petai kena buat keluar zakat, ada pokok jagung kena buat zakat. Tanam semua ni, petai pun ada, langsak pun ada, dokong pun ada, semua. Pergi cari tengok. Imam Syafi'i kata yang kena buat keluar zakat ialah padi saja. Ni pendapat aku. Dia kira pakai apa? Pakai cari yang mudah. Tak boleh macam tu. Islam tak ajak macam tu. Kegagalan memahaminya menyebabkan mereka beramal separuh yang benar dan separuh yang salah. Justru mengertilah keterangan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita petunjuk. Tuan-tuan jangan mengaji kat Google, jangan mengaji kat Google. Jangan sekali-sekali mengaji kat Google. Google tu cuma maklumat tambahan. Jangan pakai ada masalah pun pakai type ya. Tak enter, lagi dia keluar. Dapat kau ni kata macam ni, dapat kau ni sampai yang kita bulan puasa tu orang azan semua. Allah dia nak makan lagi. Hang belajar di mana ni? Kata Google apa ada boleh. Kalau gitu Google rahimahullah, kita tambah sikit kat dia. Rahimahullah. Kalau Tok Guru Haji Saleh kan, Tok Guru Saleh meninggal dunia, Tok Guru Saleh meninggal rahimahullah. Kalau ni pun kita kata apa? Google rahimahullah. Kesimpulan, setelah kita memahami dan menyedari tentang bahayanya perbuatan di atas, iaitu mengikut pendapat yang paling mudah, takwilan yang batin yakni salah, dan mencampur adukkan pendapat yang ternyata dihukum fasik dengan ijma', tentunya perbuatan seperti terlarang sama sekali dalam Alkitab dan As-Sunnah. Tuan-tuan, saya nak abang cakap ikhlas dia, level dia tinggi ni. Dia punya ajak ni level apa? Level tinggi. Tak apalah, nanti dia akan pernah balik. Elok dia semayang lagi dia masuk apa? Dia pernah balik. Lah ni dia level apa? Level tinggi. Tak apalah, kita belajar level tinggi tak apa. Oleh yang demikian tidak perlu bagi kita mengikutinya. Bahkan pendapat seperti ini sama sekali tidak boleh diakui.
Dalam soal seperti ini juga kita seharusnya menghormati semua pendapat ataupun mazhab yang jauh dari hawa nafsu dan fanatisme, sekalipun kita selalu berselisih dengan mereka selama mereka ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita justru kita tidak perlu menyalahkan mereka. Jadi tuan-tuan ulama yang muktabar, macam Imam Malik kan, Imam Malik ada mazhab dia mazhab dia ada yang mudah, ada yang apa? Ada yang ringan. Tapi dia tak ada lah mazhab yang ambil yang ringan semata-mata. Cari yang mudah ada. Dalam mazhab Syafi'i kita pun ada yang mudah, ada yang payah. Dalam masalah sentuh yang sembahyang tidak payah. Iaitu kalau bentuh laki-laki perempuan hukum dia batal. Kalau mazhab Hanafi tak batal. Jadi mazhab Hanafi dia berat balik pada. Mazhab Hanafi kena solat okey. Walaupun tak batal, mazhab Hanafi kalau sembahyang Jumaat ini fardu ain. Kalau sembahyang seorang-seorang hukum dia tak sah. Tak sah tu ni. Mayanglah duduk bangkit tak sah mengikut mazhab Hanafi. Tapi Hanafi dia boleh makan, nak makan boya makan, turun tangkap boya, kecuali boya tu tak tangkap kita. Di situ dia ada ringan, ada payah. Ada ringan, ada payah. Itu ulama-ulama yang ikhlas. Ulama seperti inilah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan usaha bagi mencari kebenaran. Sesungguhnya mereka mempunyai keupayaan menyelidik dan mengeluarkan natijah hukum. Pendapat mereka seperti ini boleh diikuti selama mana tidak syak, kesamaran dan tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Tak bertentangan dengan ijma' ulama. Okey. Adapun bagi sesiapa, tuan-tuan tengoklah dalam masalah baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat, mana ada ijma' ulama yang kata tak boleh? Kecuali setengah orang ya kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Saya nak tanya, Yasin tu Quran ke ataupun dia bait syair ke ataupun lagu-lagu rock ke? Yasin wal Quranil Hakim innaka lagu rock. Adakah lagu rock? Tak. Yasin tu Quran. Baca Quran dapat dosa ke? Tak. Sebab tu tuan-tuan kena fikir sikit. Kita nak kata tu, kita kena raih pendapat ijma' ulama. Kena tengok apa pendapat ulama lain. Kena pandai tengok tu. Jangan hukum pakai bantai macam tu je. Adapun bagi sesiapa yang berijtihad bukan pada tempatnya, seperti berijtihad kepada bukan seperti ijtihad pada sesuatu yang telah diputuskan oleh nas secara jelas ataupun bertentangan dengan ijma' serta nas Alkitab dan As-Sunnah, seperti mendakwa beliau seorang mujtahid, apabila salah ijtihadnya dia dapat 1 pahala, apabila benar 2 pahala. Ini hukum asal ijtihad. Bahkan dia menyangka usahanya itu adalah menzahirkan tasik ulama yang hebat-hebat. Dia sebenarnya bercakap seperti mengalahkan singa. Maksud dia pengarang dia kata apa? Setengah orang dia rasa dia apa? Dia rasa dia tu dah hebat lagi daripada Imam Mazhab 4. Aku lebih hebat lagi daripada Imam Mazhab 4. Dia tengok semua tu, dia kata pendapat yang paling rajih sekali. Oh, artinya dia hebat lagi pada pokok tu. Jagalah dengan kita tentu tak sampai depa. Kita ulama 4 tu tak sampai dah. Kita ni macam kuku, macam apa? Tak kuku je. Nak banding dengan depa. Depa hafal Quran dan ratusan ribu hadis dalam kepala depa. Ni kita hadis Bukhari ni kena tengok lagi. Depa tak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana semua hafalan tu. Hafalan tu. Tak ada dengan dok kita ni hebat. Dengan Imam 4 tu tak ada. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal. Dia kata semua pendapat dia 4 orang tu tak betul. Hak betul lagu ni. Oh, dia hebat lagi. Dia lebat pada mazhab 4 tu. Okey. Dakwaannya dia seorang mujaddid, tokoh revolusi, cergas dan fikiran nasional yang matang, sebenarnya tidak mempunyai erti sama sekali. Ini kerana pada hakikatnya beliau adalah seorang yang muflis ilmu. Sewajarnya pendapat orang seperti ini tidak harus dipertimbangkan sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Perbuatan semacam ini hanyalah menyesatkan orang lain. Jadi justru janganlah kalian sesekali berpaling kepada pendapat ini. Bahkan perbuatan semacam ini perlu diberi perhatian dan ambil tindakan kepada Allah Ta'ala saja. Kita serahkan segala kesudahannya. Kita tengok satu lagi, surah 20, baca atas sampai habis. Kisah sahabat Nabi kita lihat pada minggu hadapan. Peringatan penting, setiap kedudukan hadis
yang dinisbahkan kepada Al-Bukhari di dalam kitab ini adalah merujuk kepada kitab Fathul Al-Bari, kitab Ibn Hajar Asqalani, cetakan Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Saya tengok Ustaz, dia ni cetakan apa? Ini syarah Fathul Bari. Dia ada berapa tuan 12 jilid. Ini baru satu ni. Ini baru satu. Ni hak kita mengaji satu ni. Satu ni dia ada syarah dia 12 jilid. Ni baru satu jilid. Jadi mana ada 11 lagi yang saya tak main. Ada 11 lagi. Cuma kita tengok dia punya matba'ah Darul Rayyan ditulis Darul Rayyan. Saya beli kitab ni pada tahun 1994, ada Sahih Fakroni 1994. Tamam. Ada tahun 4 dan 8. 4 dan 5. Berapa tahun? Berapa tahun cikgu matematik? Apa? 19 tahun. Kita kira matematik lah. Siapa kira cepat dia kira cikgu matematik lah. Fatih. Lebih faham je tu dia punya fotobat. Ni dia Darul Rayyan. Dia kata yang dia rujuk itu ialah, maksudnya kalau buka surat tu dia kata carilah yang cetakan Darul Ma'rifah, bukan cetakan Ar-Rayyan. Ini Ar-Rayyan, Darul Rayyan. Jadi kalau dia sebut buka surat 80, kita cari buka surat 80 tak ada. Pembohong lah Ustaz ni. Tak, bukan. Dia kata bukan dia cetakan ni. Cetakan dia ialah Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Okey, boleh tak? Cuma kalau kita nak cari buka surat dia tak jumpa. Kalau cari bab jumpa. Pada kata bab Salatul Jamaah, sama je. Cuma muka surat dia tak sama. Itu je. Sebab tu dia kata kalau nak betul muka surat tu dia kata Darul Ma'rifah, cetakan Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Bukan Darul Rayyan. Darul Rayyan ni cari bab boleh. Okey. Maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Rujuklah kepada nama-nama kitab yang ada di belakang kitab ini. Kita tengok Ustaz. Buka Ustaz belakang. Rujukan dia banyak oh. Kalau saja bukan nak tengok ni. Baiklah kita tengok ni. Atau bibliografi tu. Buka surat 347 tu. Risalah Al-Beirut. Oh banyak dia guna Beirut. Kacak 347 Al-Majdi, Al-Mujma' Al-Kabir, Al-Tabarani 349, 351, 353. Sudah, rujukan punya lah banyak. Satu pun kita tak ada, no? Dia punya rujuk punya banyak, kita satu pun tak ada. Biasanya lah Al-Fatihah tadi adalah dari dalam 12 jilid. Ini jilid yang ketiga. Sekarang ni kita baca Bukhari dan dia jilid yang ketiga. Okey. Rujuklah pada amalan kitab yang ada di belakang kitab ini. Kadang-kadang saya memilih selain daripada kitab Sahihain Al-Bukhari Muslim, akan tetapi hadis disebutkan juga berpunca daripada kedua kitab ini. Hal ini dibuat kerana lafaz tersebut saya ambil selain daripada Sahihain ataupun salah satu antara keduanya. Maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Itu dia kata apa? Selain daripada Bukhari dan Muslim, dia ambil juga kitab-kitab yang lain yang ada banyak rujukan. Okey, boleh nak? Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan juga apa yang kita belajar ini kita amal supaya ilmu itu kekal kat kita. Kalau tak ramai ilmu akan hilang. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan? Tentang amalan berwuduk sebelum tidur kan. Macam perempuan haid ni dia bolehkah dia berwuduk? Okey, soalan tanya, kita disunatkan berwuduk sebelum tidur, tetapi perempuan yang datang bulan, perempuan yang haid, bolehkah dia berwuduk? Contoh saya nak maklum, haid, apabila perempuan itu datang haid, dia tidak perlu solat. Kalau solat itu ibadat. Apabila perempuan datang haid, maka dia tidak perlu puasa, kerana puasa itu adalah ibadat. Apabila perempuan itu datang haid, dia tidak boleh masuk dalam masjid dan i'tikaf, kerana masuk dalam masjid dan i'tikaf itu merupakan ibadat. Apabila perempuan datang haid, maka dia tidak boleh berwuduk, sebab wuduk itu adalah ibadat. Okey, boleh tak? Harap. Okey, ada soalan lagi? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu, dan tidaklah berat bagi Allah hifdhuhuma, menjaga kedua-duanya. Menjaga apa? Langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, maksud dia langit dan bumi.
Maksud dia Allah Ta'ala tidak berat untuk nak jaga. Macam orang tanya, Ustaz berat tak nak angkat pen ni? Biasa lah. Tak ada masalah saya nak angkat pen ni. Ustaz tolong angkat rumah saya Ustaz. Oh, rumah tak boleh. Rumah tu berat. Maka Allah Ta'ala tidak berat untuk menjaga langit dan bumi. Dan apa yang ada dalam langit dan bumi, maksudnya semua dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh jaga. Ya Allah, tanganku tolonglah aku ya Allah. Aku parking motor di luar aku ya Allah. Kau jagalah motor tu ya Allah. Jangan kita ingat aku tak ada kerja lain, dia nak jaga motor ha. Tak apa. Kalau tuan-tuan nak parking, kunci tengkok dah kan. Tengkok dah tak dah. Jangan orang berantai, dia tengok ada orang berantai. Ya, tak payah berantai. Kunci tengkok, baca kursi sekali. Allah la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ulang belakang sekali, ulang tiga kali. Wala yu'jizu ma nanti berada. Kat motor tu, ya Allah, kau pelihara dalam motor ini daripada kecurian. InsyaAllah tuan-tuan Allah Ta'ala tambah akan jaga. Dia tak jaga, dia tak malaikat dia tu jaga. Tuhan ingat kerja dia duk jaga betul kita. Tapi nampak ada dia memelihara. Apabila kita baca kursi, Allah Ta'ala jaga daripada syaitan. Maka begitu juga bila kita baca kursi kepada semua barang-barang yang ada kat kita tu, maka Allah Ta'ala akan jaga. Tapi kasut lipa tak payah macam apa no. Cakap lipa ya. Kalau benda hak besar kan. Besar kan. Baca kursi. Dan tiup kepada benda itu. Ataupun kita niat, ya Allah, kau pelihara dah. Siapa baru beli motor kena baca. Motor baru beli, mak orang nak orang apa? Orang tunggu nak balik. Okey, ada lagi. Tak faham soalan. Dia kena orang PBA kena bantu sikit ni, orang PBA. Dia tak buat meter. Dia terus sambung ambil dari mana? Dan ayam tu dia ambil dari mana? Oh PBA lah. Hak kemudian awam lah. Dia makna illegal ni, buat kerja salah ni. Jadi nak tanya apa? Kita tuan-tuan nak pergi sembahyang tu sah. Lebih kurang saya bagi contoh dia macam mana sah. Kita nak pergi sembahyang Jumaat. Kemudian kita buat apa? Kita kain kita tengok-tengok ada nak pakai, kain kita rendam dalam baldi. Perempuan kita sakit di hospital kan. Kita duk ingat atas kain duk serika mai dah. Kita tengok kain duk ada dalam baldi. Nak sembahyang tak boleh dah. Pipi keluar-keluar tengok ada di jiran, di ampayan jiran kita ada ke pelekat. Oh ni baru beli dia ke pelekat ni. Dia baru basuh kan, baru beli betul basuh. Betul dia sidai kita balas terus ya. Kita pembalas balik. Main sembahyang. Sembahyang Jumaat kita stop. Cuma perbuatan kita curi tu berdosa lah. Elok nak pergi balik pasal sayang nak pergi balik kan. Pakai guna terus lah. Tiap-tiap kali Jumaat dia pergi ke pelekat tu. Perbuatan curi ke pelekat tu berdosa. Cuma solat kita sah. Ada orang. Tapi dia tak boleh. Ya, itu dalam kes yang macam tu lah. Kalau kes yang macam lain tak ada, kes yang macam lain tak boleh pula. Kita balas lembu orang, kemudian lembu tu beranak. Ada dia kira. Bukan lembu tu saja, dia kira apa? Dia kira ringkai. Kita rompak bank, dapat 1 juta. Lepas tu kita labor kat genting Highland kat mana-mana kan. Betul. Daripada pelaburan 1 juta tu dia jadi apa? 5 juta. 5 juta tu haram habis. Itu dia kait dalam masalah ni dia apa? Dia tak kait. Jadi ada yang boleh kita qiyas, ada yang kita tidak boleh qiyaskan. Dalam kes tak sah, solat itu sah, cuma hak illegal tu itu yang tak sah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Oh, jom. Soalan terakhir. Okey, orang yang duduk dekat dia tolong sampaikan saya tak apa nak. Wanita dalam
Okey, saya cuma dengar wanita yang dalam haid. Selepas itu setakat mana? Lepas tu saya orang tu tak cukup. Kalau cakap lagi pun saya tak dengar. Ni orang dekat dengar. Oh, dia baca-baca tu kan? Okey. Saya tak bagi tema mazhab ni. Kita mazhab Syafi'iyah lah. Satu bagi tema mazhab ni. Perempuan yang dalam haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran kerana membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadat. Cuma dalam okey macam ni tuan. Kita dalam haid jangan ada baca Quran. Masa suci dulu tak pasal nak baca. Elok mai haid baru nak baca. Siapa suruh? Tak suruh pun. Kita tinggal mayang Allah Taala tak bagi dosa. Dan kita masa tu stop kita punya malaikat pun kata tutup lah dia ni dalam haid. Itu pun boleh buat ibadat lagi. Ilahi ya Rabbi subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allah akbar Allah akbar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Yang nak pergi baca Quran tu pasal apa? Ini bukan marah orang tanya orang dah. Tapi saya nak abang kata sebahagian perempuan masa tu dia ada apa? Dia gaduh nak baca. Okey, saya abang hak tu dulu. Hak tu pegang dulu. Iaitu kita apa? Jangan buat ibadat. Pasal ni orang Allah Taala suruh kita relax. Inilah tak payah bayang, tak payah puasa. Cuma setakat ni dia gaduh nak tanya juga, ustaz, dengar orang kata boleh baca. Nak baca setakat mana? Okey, saya nak abang bagi. Atas mazhab Syafi'i, yang boleh baca itu ialah benda yang tak boleh elak. Contoh dia apa dia? Kita pergi kerja. Kita duduk, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Saya tak bagi mazhab kita. Kita pegang satu mazhab tu dah baca banyak ni. Pegang satu. Hak tu saja yang kita apa? Yang kita boleh baca, yang tak boleh nak elak. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbina lamunqalibun. Jangan nak tulis bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak. Baca. Boleh kan? Saya harap menjawab soalan. Jadi hak mana yang tak boleh elak macam tu. Kita pun kita ingat dia ada besar tu. Perempuan dalam haid dia ada besar. Pasal apa? Pasal darah yang ada pada diri dia. Orang lelaki pun jadi darah jadi manusia dah. Macam kita bayang Allahu Akbar, bayang-bayang ada kita bagi salam. Bagi salam tengok di kaki kita pacat. Pacat ada darah ada apa? Darah ada. Siapa buat benang tahu? Saya tak duduk benang saya duduk. Saya duduk pergi tolong ayah ambil benang. Elak bagi salam tengok pacat tu ada. Darah ada keluar. Solat kita tidak sah sebab ada darah tu. Daman masfuha, darah yang mengalir. Pada kita bayang Allah, kita bermisi rumput tadi kan. Syukur Allah. Maka lepas tu kita bayang asap. Allah, bayang asap tengok apa? Dia macam mana tu dia. Senderih sembilu kau kena rumput jenis apa? Hak luka tu tengok ada apa? Ada darah di sini. Solat kita itu tidak sah sebab darah itu mengalir. Daman masfuha. Okey, boleh. Jadi kesimpulannya ialah baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu inna rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Musa ila rabbina ghafurur rahim. Itu baik. Hal itu tak usah baca. Kita dalam keadaan haid Allah Taala suruh kita cuti. Cutilah sepuas-puasnya. Jangan ada buat ibadat. Kemudian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma hamdan 'ala hadha al-jannah Allahumma wa taqabbal mahsuba. Allahumma zidna 'ilma Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu